Dah kau nak. Kami jalan pun. Alamak, tersengkal lah pula. Macam mana ni, Padang? Amal punya tersengkal lah pula. Amal punya tersengkal lah pula. Apa lah buat? Mana ni, Padang? Oh, ni. Oh. Alamak, sekat pula. Alamak, tersengkal lah. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat, member, kawan-kawan semua yang masih lagi setia dengan channel ini dari Ibnu Rijal. Pada episod kali ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita berkongsi satu topik, satu bab, satu kisah berkenaan dengan Menteri Pasola dalam cerita Laksmana Doremi. Kalau kita tengok dalam cerita Laksmana Doremi itu, ialah dia gambarkan tentang kepahlawanan Laksmana Doremi dengan Mi tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Laksmana Doremi adalah filem terakhir lakonan Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab tu kalau kita tengok dalam filem itu, fizikal Allahyarham agak begitu besar. Itu filem terakhir beliau, Laksmana Doremi. Dia shoot lah kan, dirakam di Kuala Lumpur. Pasal masa ni depa telah pun Tan Sri P. Ramlee telah bertukar kepada Merdeka Studio. Sebelum itu di Singapura, Tan Sri P. Ramlee ikut studio Jalan Ampas. Kalau kita nak tahu perbezaan dia, semasa di Singapura, studio Jalan Ampas, Tan Sri P. Ramlee memperkenalkan trilogi Bujang Lapuk. Bila dia berpindah ke Merdeka Studio, dia Allahyarham agak stres, agak pressure untuk menaikkan balik nama dia. Maka dia perlukan untuk hidupkan balik Bujang Lapuk tu. So dia memerlukan trilogi yang baru di KL. Maka dia mengasaskan trilogi Doremi. Itu yang jadinya Doremi tu. Dan ada filem-filem di Merdeka Studio ni, kalau kita nak compare dengan Jalan Ampas, agak kurang. Tetapi ada juga yang hit macam Masa-Masa Manis dan sebagainya. Tapi saya nak kembali kepada Laksmana Doremi. Cerita ni tuan-tuan berkenaan tentang 3 orang pahlawan yang dapat keperkasaan dan sebagainya. Bukan saya nak pergi yang tu, tapi saya nak pergi part yang hujung itu, Menteri Pasola. Itu menarik. Menteri Pasola, bila permintaan dia tak ditunaikan oleh Raja Negeri Pasir Dua Butir, maka dia mengamuk sampai bila Laksmana Doremi sampai ke negara itu, tak ada apa, yang tinggal cuma pokok ya, dan di situ ada raja dengan menteri-menteri yang pakai topi bomba kan. Dia pun mengatakan Menteri Pasola ni lah yang membakar kampung-kampung, merosakkan tanaman-tanaman dan sebagainya, sehingga kan negeri ni sampai tinggal padang pasir, tak ada apa-apa pun. Dan Menteri Pasola mencolek puteri kepada Raja Negeri Pasir Dua Butir itu. Maka plot dia bersambung bila mana Tan Sri P. Ramlee dengan lagi 2 orang, Doremi lah, dia pergi cari Menteri Pasola, dah dapat dah di tempat persembunyian dia, dan digambarkan tempat persembunyian itu adalah gua. Ini penting. Digambarkan tempat persembunyian Menteri Pasola adalah gua. Ciri yang kedua, ciri yang pertama tadi, bila dia memusnahkan suatu kawasan sampai jadi padang jerak, padang terkukur. Satu ciri. Ciri kedua dia adalah dia tempat tinggalnya di gua. Okey, ciri yang ketiga adalah bila mana dia lawan semua ni kuat lah, Doremi ni kuat. Tapi akhirnya bila duduk lawan dengan Menteri Pasola, final battle ni, sampai Ray dengan Mi tak tahan dah, tunggu lama sangat, dia pun order makan. Tapi lawan tak menang-menang. Sampai bila tikam tak lut. Maka Do ni tanya kepada Ray, suruh tengok dalam baksi hikmat tu, dalam teropong ajaib tu, macam mana nak bunuh Menteri Pasola ni. Maka kata Tuan Puteri Puluh Betung tu, satu sahaja yang boleh bunuh dia, iaitu buluh runcing. Itu yang Ray Mi order. Buluh runcing satu, dia tiup tu kan, sampai buluh runcing, maka ditikamlah di telapak kakinya, maka matilah Menteri Pasola. Whatever yang dibuat oleh Do sebelum tu, tikam dada, tikam perut, tak mati-mati. Kerana kelemahan dia cuma satu, ialah buluh runcing.
Dan buluh runcing itu perlu ditikam di tapak kakinya baru dia mati. Dan bila dia melihat buluh runcing itu, bila dia pegang buluh runcing itu, dia jadi takut dan ditikam. Sebenarnya kisah ini anggapan peribadi saya. Kemungkinan Allahyarham ada persepsi yang lain. Tetapi sekadar penafsiran peribadi yang saya boleh kongsikan kepada para audien, para sahabat dalam channel ini ialah, saya melihat Allahyarham cuba menggambarkan kepada kita, begitulah keadaan Dajjal. Bukan nak kata Menteri Pasaran itu Dajjal, tapi keadaannya itu unsur sindiran disebut dalam tradisi seni. Di mana kalau kita kaji tentang Dajjal, dia memang sifat dia, kalau kita tengok dalam hadis Tamim Ad-Dari, bagaimana dia katakan dia tinggal dalam gua. Kalau kita baca dalam hadis Tamim Ad-Dari itu disebutkan, kata Tamim Ad-Dari, bila kami masuk ke gua itu, iza dakhalna, bila kami masuk ke dalam gua itu, fa iza fiha a'zamul insan, di dalamnya ada insan yang agung, yang besar. Majmu'atun yadahu ala unuqih, tangannya diikat di belakang tengkuknya. Dia tinggal di dalam gua, digambarkan begitu. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bila mana Dajjal pergi ke satu kawasan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ibnu Katsir, Al-Fitan wal Malahim. Bila Imam Ibnu Katsir menyebut beberapa riwayat tentang ciri-ciri Dajjal ini, bila dia pergi ke satu kawasan, dia keluar dari kawasan itu. Kalau kawasan itu tidak beriman kepada dia, maka kawasan itu akan jadi padang jarak, padang terkukur, seperti mana digambarkan dalam cerita Laksman Doremi. Yang kedua. Yang ketiganya, bila mana apa sahaja cara yang dibuat untuk bunuh dah tak boleh, melainkan hanya dengan buluh runcing sahaja. Ini saya nak berbalik kepada hadis dalam riwayat Sahih Muslim oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan tak silap saya Ibnu Majah sebut. Dalam Mu'jam Awsat juga ada, dalam riwayat Ahmad juga ada, tentang bab apa nama ni, Allahumma shalli ala Muhammad, Ibnu Sayyad. Ustaz Zaki gelak. Ibnu Sayyad. Bab Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini digambarkan, kalau tuan buka Sunan Abu Daud, dia sebut khas fi khabar Ibnu Sayyad. Hadis tentang Ibnu Sayyad ini ada 2-3 hadis saya nak kongsikan hari ini, iaitu yang pertamanya, bila Nabi ceritakan tentang ciri-ciri Dajjal, maka para sahabat minta Nabi untuk pergi ziarah satu orang budak, satu gulaman, satu budak lelaki, yang masa tu dia anak Yahudi, tinggal di Madinah, tapi masa tu umur dia disebut dalam hadis, dia bukan budak sangat, dia bukan matang sangat, dia towards nak matang. Maka dia kata, Nabi, ya Rasulullah, tolong kita pergi tengok Ibnu Sayyad ni, ada satu anak Yahudi di Madinah, kami nampak dia ni macam ada ciri-ciri Dajjal, macam ada pelik sikit kat dia. Maka Nabi pergi cari. Nabi pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar pergi. Hadis ni riwayat oleh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Maka Nabi pergi dengan Sayyidina Umar, dan dalam riwayat lain ada tambahan kata Sayyidina Abu Bakar pergi juga. Tapi yang penting Nabi pergi dengan Sayyidina Umar ada. Sebab hadis ni riwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka bila Nabi sampai masa tu, Ibnu Sayyad ni tengah duk main dengan budak-budak. Iyalah, dia pun budak. Main bola ke, main apa tak tahulah kan. Maka Nabi pergi tepuk belakang dia, Nabi tanya kan. Nabi sembang dengan dia. Nabi panggil, Nabi tanya dia. Sebelum Nabi cakap dengan dia tu, Nabi tanya dia, adakah engkau bersaksi? Ya? Adakah engkau bersaksi bahawasanya ini Rasulullah? Adakah engkau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Nabi tanya dia. Maka dia jawab, aku bersaksi bahawasanya engkau ini Rasulullah, Rasul kepada orang-orang ummi. Ummi ni apa Ustaz Ki? Buta huruf kan? Buta huruf. Aku bersaksi bahawasanya engkau memang Rasul, tetapi kepada orang yang ummi. Dia kata macam tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam syarah, ummi ni walaupun buta huruf, tetapi dalam syarah gharib perkataan itu, ummi itu bermaksud orang-orang Arab. Sebab masa tu orang Arab banyak buta huruf. So dia merefer kepada, ini Nabi pada orang Arab. Dia pergi tambah perkataan itu. Kemudian dia ulang kata-kata Nabi. Dia kata kat Nabi pula, adakah awak bersaksi saya ini Rasulullah? Dia kata kat Nabi macam tu. Dia budak lagi. Maka Nabi jawab, amantu billah wa rasulih. Aku cuma beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi tanya dia, ma ra'aita ya Ibnu Sayyad? Apa yang sedang engkau tengok sekarang wahai Ibnu Sayyad? Maka dia kata, ra'aitu kadhiban wa sadiqan atau sadiqan wa kadhib. Saya melihat dua orang pendusta bersama seorang yang jujur, ataupun satu orang jujur dengan dua orang pendusta. Dia cakap macam tu. Dia jadi bercampur aduk. Maka Nabi kata, hang ni pening ni. Hang ni dikelirukan. Maka Nabi tanya dia lagi, apa yang hang nampak? Maka dia kata, aku nampak istana atas air. Maka Nabi kata, yang hang nampak itu adalah istana iblis. Maka Nabi tanya dia lagi, apa yang hang sembunyikan daripada kami?
Maka dia jawab asap. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam syarah ada banyak lagi lah dia akan bincangkan asap tu bermaksud apa. Ada yang mengatakan kabut dan sebagainya. Tetapi pendek cerita dia agak biadab lah berjawab dengan Nabi tu. Maka Sayyidina Umar tak boleh sabar lah. Tuan-tuan tahu Sayyidina Umar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dia tak boleh sabar. Kata Nabi mau duduk tepi sikit. Mai aku nak libah tengkuk dia ni lah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mai saya nak sembelih dia. Mai saya nak tebah tengkuk dia. Pasal dia kurang ajar. Maka Nabi kata, wahai Umar, tak payah buat. Jangan. Kenapa nak pergi bunuh dia? Nabi kata kepada Sayyidina Umar, ini penting phrase ni penting. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau dia Dajjal, awak takkan mampu bunuh dia. Baik. Dan kalau dia bukan Dajjal, kenapa awak nak bunuh dia? Okey. Jadi benda yang menarik daripada hadis ini adalah, pengajaran menarik hadis ini adalah, yang pertama Nabi pun tak tahu. Sebab tu Nabi pergi siasat. So hari ni kalau ada orang claim Obama Dajjal, Trump Dajjal, dia tu Dajjal, dia ni Dajjal, fikir sendirilah. Sebab tu, tapi siasat tak salah. Siasat tak salah. Kaji tak salah. Sebab Nabi pun pergi kaji, pergi cari. Tapi untuk kita claim, kita lah tahu memang dia ni Dajjal, tak boleh. Sebab sekarang ni macam-macam teori mengatakan orang tu Dajjal. Memang confirm dia ni Dajjal. Memang confirm dia ni Dajjal. Dia tu menantu dia ni Dajjal. Anak dia tu Dajjal. Tak berani. Apa-apa pun kajian dan teori kita kena berlapik dengan wallahu ta'ala a'lam. Allah lagi tahu. Sekadar teori boleh lah. Tapi untuk claim 100% truth, kebenaran, tak boleh. Okey? Baik, yang pertama. Yang kedua, yang menariknya adalah bila Nabi kata dekat Sayyidina Umar, Nabi kata, kalau dia bukan Dajjal, kenapa nak bunuh dia? Bermaksud Islam ni baik. Walaupun dia ni anak Yahudi yang cakap biadab dengan Nabi, tapi itu bukan alasan untuk kita bunuh dia terus. Dan kalau kita tengok dalam syarah hadis, dia dibincangkan panjang hadis ni. Itu zaman itu, masa gejatan senjata, pendamaian antara Muslim dan Yahudi di Madinah. Maka tak boleh bunuh. Baik. Tapi yang menarik dalam ayat itu Nabi kata, tetapi kalau dia Dajjal, awak takkan mampu. Kamu takkan mampu bunuh dia. Sebab dia ditakdirkan mati di tangan Isa bin Maryam. Nabi Isa anak Maryam. Maka tentera manapun, siapa panglima pun, ayahanda kekanda mana pun tak akan mampu bunuh Dajjal, melainkan takdir Dajjal mati itu di tangan Nabi Isa. So macam cerita Pasola tadi, Do ni tikam macam-macam cara lah. Pusing tengkok, cekik, angkat, rolling, apa semua tikam, tak mati. Hanya dengan buluh runcing sahaja mematikan dia. Sebab tu saya katakan mungkin ini mesej tentang ciri-ciri Dajjal yang cuba diselit oleh Tan Sri P. Ramlee ke dalam cerita Dorimi ini. Hanya buluh runcing sahaja boleh bunuh dia. Dalam kes Dajjal, hanya Nabi Isa sahaja boleh bunuh Dajjal. Dalam filem Dorimi kita dapat melihat bila mana Do memegang buluh runcing itu, terus Pasola jadi takut. Begitulah digambarkan dalam hadis. Bila mana Dajjal melihat Nabi Isa, terus dia jadi takut. Disebutkan dia cair macam ais yang cair, melt. Takut dengan Nabi Isa tu. Begitu sifatnya. Sebab tu saya merasakan kemungkinan ada unsur sindiran ini dalam karya Tan Sri P. Ramlee ini. Kalau tidak tak apalah, tapi ini pandangan peribadi. So menggambarkan macam tu. Menarik ayat tu. Nabi kata hanya Nabi Isa saja boleh bunuh dia. Dia hanya mati di tangan Nabi Isa. Kalau oleh dia kebal. Baik. Dengan izin Allah lah. Baik. Kemudian saya nak sambung sikit alang-alang kita dah cerita dah pasal Ibn Sayyad ini. Ada hadis yang lain tentang Ibn Sayyad. Hadis tadi tu juga tapi ada sambungan dia. The next day ataupun hari seterusnya ataupun 2-3 hari seterusnya Nabi pi lagi nak siasat lagi Ibn Sayyad ni pasal on the first day itu dia tak selesai, tak tahu keputusan dia Dajjal ataupun tidak kan. Hari seterusnya Nabi pi lagi. Ketika ni Nabi pi dengan Ubay. Tuan-tuan cek dalam hadis. Nabi pi lagi, masa ni Nabi pi kat kebun. Masa ni Ibn Sayyad tengah tidur kat kebun. Masa dia tidur tu, dia mulut dia berbuih dan dia bercakap-cakap macam bermantra, macam berkomunikasi dengan somebody, tak tahu. Pasal nampak macam orang kena rasuk macam tu tau. Maka Nabi duk usah tengok dengan Ubay ni. Maka masa tu Nabi duk perembang. Orang utara kata perembang lah. Orang KL kata duk fokus dengar. Apa dia sedang dia ucap ni? Dia duk bermantra apa ni? Mak Ibn Sayyad nampak Nabi duk tengok. Maka mak dia cepat-cepat menjerit. Ibn Sayyad bangun. Muhammad tengok ni. Muhammad ada ni. Abu Qasim ada ni. Terus dia bangun. Dia tengok Nabi Rasulullah. Terus dia lari. Maka Nabi kata kepada Ubay. Nabi kata kalaulah mak dia tak kejutkan dia. Nescaya dapat kita tahu dengan siapa sedang dia berkomunikasi itu.
nescaya dapat kita tahu dengan siapa sedang dia bercakap itu. Apakah dia sebenarnya? Siapakah dia sebenarnya? Maka selesai. Tak dapat juga jawapan siapa dia ni. Benda tu bersambung-sambung lah, berlarutan sampailah kalau kita cek dalam satu riwayat yang lain, mauquf, riwayat sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar cerita, ni masa ni dah tak ada orang, Nabi semua dah tak ada dah. Abu Zar cerita dia dalam perjalanan dengan Ibnu Sayyad nak pergi ke Mekah. Masa ni Ibnu Sayyad Islam. Ibnu Sayyad luahkan dekat Abu Zar cerita pasal kesedihan dia bila mana orang Madinah kata dia Dajjal. Bahkan memang ada sahabat memang mengatakan memang Ibnu Sayyad Dajjal. Memang ada. Kalau tuan-tuan cek dalam riwayat memang ada. Jadi dia sedih. Maksudnya Abu Zar Al-Ghifari teman dia di berjalan 2 orang nak pergi ke Mekah. Maka kalau tuan-tuan tengok dalam syarah dia cerita panjang lagi lah. Iaitu Ibnu Sayyad ni dia duduk rehat dengan Abu Zar. Dia perah susu unta. Dia nak bagi Abu Zar minum. Ni Abu Zar tolak cerai elok. Maka kata Ibnu Sayyad, kenapa hang tolak? Hang takut aku ni Dajjal ke? Abu Zar pun, alamak, bukan macam tu tapi takut lah kan. Maka kata Ibnu Sayyad, aku sedih lah, kenapa semua orang kata aku Dajjal? Bukankah Rasulullah kata Dajjal tu kafir, bukan Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Nabi kata Dajjal itu tak ada keluarga? Aku ada mak ayah, aku ada anak. Bukankah Nabi kata Dajjal tu tak boleh masuk Madinah? Aku hidup di Madinah. Takkan aku ni Dajjal? Oh, dia luah macam tu. Maka Abu Zar pun jadi kesian lah. Betul juga kan. Maka Abu Zar nak ambil dah susu tu daripada tangan dia. Elok-elok Abu Zar nak ambil, dia kata, tetapi aku kenal Dajjal tu. Aku kenal dia. Aku tahu dia di mana. Tak ada orang lebih kenal daripada dia. Tentang dia lebih daripada aku. Abu Zar sudah jadi jam balik. Maka Abu Zar kata kat dia, kalaulah hang lah akan dilantik jadi Dajjal tu macam mana? Kata kalaulah awak inilah yang diandaikan nanti akan jadi Dajjal, macam mana? Maka dia jawab, kalaulah aku ditakdirkan jadi Dajjal tu, aku tak tolak. Alamak, macam mana pula? Tak selesai juga. Tak tahu juga dia ni siapa. Tapi yang saya nak tangkap kat sini adalah, dia kata, saya kenal Dajjal tu. Saya tahu dia di mana. Saya tahu dia macam mana. Saya tahu dia di mana. Selesai. Maka daripada ketiga-tiga riwayat ini, dapat kita buat kajian, dapat kita renungkan bahawasanya, satunya, nak kata dia Dajjal ataupun tidak, tak berani. Kita tawakuf saja, tak berani untuk kita claim dia memang Dajjal. Dia bukan Dajjal, saya tak berani kata. Tetapi yang menarik daripada hadis ni adalah, daripada riwayat ni adalah, bila dia kata, akan tetapi aku tahu dia di mana, aku tahu dia siapa, aku tahu. Bermaksud, dalam hadis ini nak beritahu kita, kalau Ibnu Sayyad itu manusia biasa, untuk seseorang manusia biasa itu dapat berkomunikasi dengan Dajjal, tahu dia di mana location dia, berhubung dengan dia, it is possible. Itu possible. Itu tak mustahil. Itu boleh berlaku. Okay? Itu saja secara paling selamat kita boleh ambil. Bermaksud, kalau kata orang kata hari ni Dajjal tu siapa, tak tahu. Tetapi logik dah, ada orang-orang Yahudi yang boleh pergi jumpa dia, possible. Sebab Ibnu Sayyad kata dia tahu di mana, dia kenal siapa, kan? Maka logik dah, ada satu kumpulan rahsia yang boleh bertemu dengan dia, logik. Tetapi confirmkah benda tu? Tak berani kata. Tapi ada possibility tak benda tu terjadi? Ada satu ritual punya group daripada Yahudi ke yang sentiasa bertemu dengan Dajjal untuk ambil sanad ke, untuk mesyuarat ke apakah? Possible tak? Logik tak benda tu? Logik. Okay, logik. Adakah benda tu fakta? Belum tentu. Kena kaji lagi. Okay. Tapi logik tak? Logik. Saya bagi bahasa yang paling selamat ni. Okay. Tapi kenapa Dajjal tak keluar? Bukan masanya lagi. Tengok dalam hadis Fatimah binti Qais, tengok dalam hadis Tamim Ad-Dari, bagaimana dia terikat. Mungkin dia dah ada. Itu dalil kedua lah. Yang kata manusia boleh bertemu, berhubung dengan dia, antara selain daripada dalil Ibnu Sayyad tadi tu, dalil Tamim Ad-Dari jumpa dia. Tamim Ad-Dari manusia, jumpa dia. Kan? Maksud dia boleh ditemui lah. Cuma dia nak keluar merintah dunia tu bukan masanya lagi. Dalam hadis sebut dia terikat. Tetapi untuk orang jumpa bertemu dengan dia tak mustahil. So itu menjawab persoalan, apakah mungkin ada grup yang boleh jumpa dia? Mungkin grup-grup ritual ke, grup-grup Yahudi ke, grup-grup Zionis ke.
Kemungkinankah possibility itu ada untuk bagi laporan, untuk bagi progres, untuk bincang nanti bila dia boleh keluar kita nak buat apa. Saya rasa benda tu tak mustahil. Sebab untuk Dajjal keluar dan mampu memerintah dunia dalam tempoh yang singkat, dia memerlukan persiapan, pra-persiapan. So, kemungkinan dah berlaku dah pra-persiapan itu, pertemuan itu. Tapi kita tak tahulah. Kita tak boleh nak cerita kat orang seolah-olah macam benda tu dah memang terbukti. Cuma sekadar berlandaskan dalil, benda itu possible berlaku. Begitu sajalah yang saya mampu kata di sudut nak lapik bahasa yang paling orang kata apa, ringan, yang paling selamat. Saya tak mau jadi orang yang overclaim. Sekadar itu sahaja kita boleh beritahu. Possible itu berlaku. Possible itu ada lah. Sebab nanti bila dia keluar dia boleh merintah dunia. Bermaksud AJK dia tu dah siap dah. AJK pra persiapan ni. Kemungkinan orang itukah yang dah bertemu dengan dia dah sebelum ni? Boleh jadi. Adakah dia Ibn Sayyad? Tak tahu. Adakah dia Samiri? Wallahu ta'ala alam. Itulah kaedah kita berinteraksi dengan hadis dan ilmu-ilmu ghaibiyat ataupun perkara-perkara yang orang kata apa, mustaqbal yang akan datang, yang kita tak berani nak kita mungkin boleh bagi teori dan pendapat macam ulama-ulama dulu. Kita sekaligus kita tak boleh bagi sebab kita ni orang awam. Kita cuma membaca pendapat-pendapat ulama dahulu berdasarkan kajian kita teknologi hari ini. Tapi untuk kita claim, itu kalau saya tak setuju lah. Untuk kita claim terus, Dajjal memang teram lah. Dajjal ni mesti Obama punya. Sabar, tarik gear reverse tak? Pasal tradisi ilmu tak berjalan begitu. Dia dibina dengan teori dan kita bahaskan secara ilmiah pendapat siapa yang paling betul lah. Begitulah. Itu kaedahnya. Maka itulah kisah Ibn Sayyad dan Menteri Pasuala. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya akan cuba kongsikan tajuk yang lain pula. Tak main lagi Ilham. Kalau ada nanti saya akan upload, insya-Allah. Teruskan setia, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.